Bersua kembali bersama kami dan sahabat Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Ya. Kita akan teruskan perbincangan kita tentang pasca Belanjawan 2024, inisiatif NRECC dalam Belanjawan 2024 ini. Kita akan bawa ke tetamu istimewa. Kita silakan Yang Berhormat Tuan Nik Nazmin Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, kalau kita boleh lihat sedikit perinciannya untuk Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim ni 7.133 bilion kepada kementerian tersebut dan juga peningkatan sebanyak 9.08% berbanding tahun 2023 di mana perinciannya 1.702 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan juga 5.430 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. YB, respon YB untuk perbelanjaan belanjawan 2024 ini? Sudah tentu peningkatan peruntukan pembangunan dan juga pengurusan untuk NRECC, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ini sesuatu perkara yang kami di NRECC alu-alukan. Ya. Kerana ia akan membantu kami untuk menunaikan tanggungjawab dan tugas yang kami ada. Tetapi ia juga satu amanah yang besar untuk dilangsaikan kerana NRECC ini dia ada 3 peranan utama. Satu, jaga sumber asli. Kedua, tenaga alam sekitar dan perubahan iklim. Dan seterusnya ialah air dan juga pembentungan. Jadi ini adalah 3 sektor yang besar secara tersendiri yang kita kena jaga. Dan dalam beberapa perkara, misalnya peralihan tenaga, seterusnya untuk meningkatkan kemudahan untuk rakyat dari segi elektrik dan juga air, NRECC memainkan peranan yang sangat-sangat kritikal. Ya. Dan kalau mungkin Wabi kongsikan kepada kita tentang antara program-program yang tergariskan di bawah Kementerian Wabi sendiri untuk kita meneraju agenda mampan dan juga peralihan tenaga melalui Belanjawan 2024 ini. Ya, antara perkara utama yang disediakan oleh kerajaan ialah dana mudah cara peralihan tenaga negara dengan nilai keseluruhan 2 bilion ringgit. Jadi ini akan membantu untuk kita melalui peralihan tenaga. Sebab kos peralihan tenaga ini kalau ikut anggaran yang ada pada hari ini daripada Badan Tempatan dan Antarabangsa ialah sehingga 637 bilion ringgit sehingga tahun 2050. Ya, angka yang sangat besar. Jadi kita perlu ada peruntukan untuk kita mencapai. Kita dah umumkan sasaran sifar bersih seawal 2050. Begitu juga daripada institusi-institusi kewangan disediakan 200 bilion ringgit bagi mendorong peralihan kepada ekonomi rendah karbon. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk kita melalui proses peralihan. Dan seterusnya kita dah ada CGPP, Corporate Green Power Program. Dan CGPP ini kita akan terus tambah baik dengan untuk kita capai matlamat apa yang dipanggil sebagai third party access di dalam masa yang terdekat. Mungkin ya, dia kalau tidak tahun 2024 pun mungkin 2025, kerana kita percaya ini akan memudahkan proses peralihan tenaga bagi memenuhi permintaan khususnya sektor-sektor swasta yang mempunyai sasaran sifar bersih jauh lebih awal daripada kita, 2030 pun ada. Jadi kalau kita nak tarik pelaburan masuk dan sebagainya, kita rasa pendekatan dengan membuka third party access ini adalah antara yang mampu untuk membantu kita capai matlamat tersebut. Ya, NRECC ni antara kementerian yang begitu banyak sebenarnya portfolio di bawahnya. Jadi kita tidak boleh lupakan juga berkaitan dengan subsidi tarif elektrik. Ini yang memang acap kali dibincangkan khususnya di media sosial. Jadi hari ini kita nak bertanya terus kepada YB berkaitan dengan Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Di mana ada juga dia menyentuh mengenai subsidi tarif elektrik ini. Jadi bagaimana tahun hadapan, adakah ini akan diteruskan atau bagaimana? Ya, kita akan teruskan subsidi. Cuma penekanan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah subsidi kita haruslah bersasar. Jadi tidak boleh tersasar. Sebab kalau bila kita bercakap tentang soal subsidi ni, dia nak membantu orang yang perlu dibantu. Jadi biasanya kita mungkin tak semestinya B40 sahaja, M40 pun kita faham. Kadang-kadang hidup di ibu kota dan sebagainya juga terhimpit dengan kos sara hidup. Tetapi hari ini subsidi kita bagi secara pukal.
Bermakna rumah orang, hari ni kita kat studio ni sejuk. Ya. Ada setengah-setengah rumah tu ada 6, 8, 10 aircon. Ada kolam renang. Mereka pun dapat subsidi elektrik dan statistik menunjukkan 10% pengguna elektrik terbesar yang biasanya orang kaya-kaya ni mendapat 50% daripada subsidi. Okey. Jadi sepatutnya subsidi ni untuk orang rakyat yang cuma ada kipas, mungkin 1-2 aircon, ada mesin basuh, itu okey. Ya, tetapi kalau dia dah begitu mewah, tak patut dapat subsidi. Dan untuk tahun 2023 tahun ini, waktu itu belanjawan kerajaan ialah 381 bilion ringgit dan waktu itu anggaran subsidi ialah sekitar 60 bilion. Tetapi hari ini dengan kenaikan harga minyak dan sebagainya dah sampai ke 81 bilion. Jadi itu jumlah yang sangat-sangat besar kita habiskan. Kita tahu misalnya anak saya pun sekolah dan sebagainya. Kita tahu bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi tumpuan khusus untuk tandas-tandas sekolah kebangsaan. Itu benda yang asas. Bukankah lebih baik kita dapat jimatkan untuk kita subsidikan orang kaya dan kita berikan kepada orang miskin, dan juga kita salurkan yang selebihnya kepada klinik, hospital dan juga sekolah yang memerlukan duit tersebut. Jadi sebab itu saya boleh mengucapkan tahniahlah kepada penjawat-penjawat awam di NRECC dan juga di Suruhanjaya Tenaga, sebab kita menyahut seruan PM daripada 1 Januari 2023 lagi. Kita telah merupakan antara yang awal yang memulakan subsidi bersasar. Dan hasil daripada penjimatan mula-mula untuk sektor komersial dan industri, yang syarikat-syarikat yang menggunakan voltan tinggi dan juga sederhana, dan seterusnya kepada pengguna-pengguna hanya 1% pengguna elektrik yang paling besar. Kita telah jimatkan kerajaan daripada unjuran subsidi sekitar 20 bilion, kita dapat jimat 4.6 bilion ringgit. Itu satu penjimatan yang besar. Dan melangkah ke depan, kita ada mekanisme ICPT yang kita kira kita punya tarif elektrik ini. Kita akan teruskan peralihan yang mana kita akan secara beransur-ansur, bukan secara mendadak. Kita akan meningkatkan tarif ataupun melepaskan kos bahan api yang digunakan untuk menjana elektrik ini kepada isi rumah yang paling kaya. Jadi itu antara usaha yang kita akan terus lakukan. Tetapi kita akan terus subsidi golongan B40, golongan M40 dan program, misalnya kita ada program rebat bil elektrik RM40 untuk golongan miskin tegar. Kita belanjakan RM55 juta untuk 160,000 isi rumah. Pada tahun ini kita akan terus laksanakan program tersebut. Jadi kalau orang yang susah, malah orang sederhana, tak payah risau. Tetapi kita akan lebih alihkan daripada rumah-rumah yang isi rumah yang kaya subsidi elektrik tersebut. Saya mengambil balik bila YB kata tak perlu risau itu, kebanyakannya akan fikir bagaimana sebenarnya kaedah pelaksanaan, bagaimana sebenarnya kementerian ingin tahu bahawa mereka ni B40 ataupun M40 atau T20. Bagaimana, adakah akan diperhalusi lagi kaedahnya? Ya, buat masa ini kita masih lagi mengira tarif elektrik ini berdasarkan penggunaan. Jadi secara lebih kuranglah, maknanya kalau yang baru-baru ini kita naikkan yang 1% tu 1,500 kilowatt per jam penggunaan mereka, dan itu anggaran dia, bil dia lebih kurang RM700 sebulan. Jadi mereka terkesan. Jadi kalau kena bayar 500 atau 400 itu pun besar kan. Tapi itu setakat ini tidak terkesan lagi lah. Tetapi kalau yang biasa ni bayar RM200-300 mungkin. Itu pun 200 rasanya. So anda mungkin tak perlu risau. Jadi cuma macam kadang-kadang orang mengadu dan sebagainya, dia lupa bahawa hari itu bulan 5, bulan 6 tu sangat panas. Penggunaan elektrik lebih dan sebagainya. Itu memang meningkat. Itu tak ada kaitan dengan tarif. Tapi pada masa yang sama, kita nak berlaku adil juga. Yang mana kita juga nak mudahkan, dan kita telah mula mudahkan pemasangan solar. Sama ada di peringkat syarikat maupun di peringkat isi rumah. Jadi kita tahu banyak orang yang T20 ataupun yang betul-betul 5-10% di atas ni, biasa dia rumah dia, biasanya lah rumah dia landed. Dan kalau tu dia ada option untuk pakai panel solar. Kalau dulu ada beberapa kekangan dan sekatan, sekarang kita mudahkan sebab kita rasa itulah adil kepada mereka. Kita dah naikkan bil dan itu juga lebih baik untuk alam sekitar.
tu. Baik. Dan perincian yang telah diberikan oleh YB sebenarnya sangat-sangat padat dan penuh. Kita dah faham tentang isu subsidi tarif elektrik ini dan siapa yang perlu dapatkan, ianya secara bersasar. Dan kalau kita nak bercakap tentang satu lagi isu, iaitu tentang pengurusan air. Ini juga kerap kali kita bawakan topik ini dalam Sabak Pagi Malaysia. Dan kalau mungkin YB kongsikan sedikit komen tentang pertukaran 1.1 bilion ringgit yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk menyelesaikan isu bekalan air bersih di Kelantan, di Sabah, di wilayah pesisir Labuan, dan juga apakah projek-projek konkret yang telah dilakukan usaha untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini sebenarnya. Ya, bagi kita isu air ini adalah antara isu hak asasi rakyat. Mana-mana manusia pun lah patut dapat bekalan air yang bersih. Itu kita tak patut pertikaikan. Dan bagi sebuah negara, kita dekat peringkat nasional ni hampir 97% capaian air kita bekalan air bersih. Kalau di bandar-bandar utama, paip-paip pembentungan yang disambung sudah sampai 80% misalnya. Itu angka-angka yang sangat baik. Tetapi kita agak sedih bahawa masih ada lagi macam sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Kelantan, di Sabah, di Labuan yang tidak dapat menikmati sepenuhnya perkara tersebut. Jadi sebab itu peruntukan 1.1 bilion ini, dan antara fokus dia ialah tentang soal kadar air tidak berhasil ataupun NRW, non-revenue water. Jadi NRW ni air yang diproses, kita dah belanja untuk proses dan sebagainya, tetapi bila disalurkan tak sampai. Sama ada dicuri atau banyaknya bocor. Paip-paip lama yang bocor dan sebagainya. Dan prosesnya sangat lama nak ganti paip. Jadi sebab itu kita akan meneruskan proses penggantian. Ada paip-paip ni dah sampai 50 tahun dan sebagainya. Tetapi kedua ialah juga misalnya di Kelantan, kita dalam proses pembinaan loji rawatan air Macang fasa 1. Jadi ini berkapasiti 250 juta liter sehari, dan ini akan meningkatkan rizab bekalan air di negeri Kelantan yang hampir tiada pada hari ini. Jadi sebab rakyat pun bertanya, dia kata kalau Kelantan ni susah nak bayang tak cukup air. Kan? Tetapi ia soal pengurusan. Kan? Jadi tapi langkah jangka masa pendek kita akan sediakan lori, kita akan sediakan tangki air dan sebagainya lah untuk membantu. Tetapi tentulah penyediaan loji rawatan air dan juga menambah baik paip-paip yang ada itu antara fokus kita. Begitu juga macam di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan banyak tentang soal kerja-kerja mekanikal macam pengepaman air, penggantian pam dan penggantian jana kuasa. Jadi kita rasa dengan ini satu dia akan membantu untuk aktiviti ekonomi, sebab mana ada pelabur nak datang kalau dia tengok bekalan air itu tidak terjamin. Tetapi lebih paling penting ialah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri bila bekalan air ini dapat dibuat dengan lebih baik. Ya. Daripada peralihan tenaga ke solar, kemudian ke tarif elektrik, lepas tu air. Satu lagi juga di bawah portfolio NRECC, banyak betul ya di bawah tanggungjawab YB ni, iaitu berkaitan dengan hutan dan juga hidupan liar. Kalau kita melihat untuk belanjawan 2024, Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation EFT dinaikkan kepada 200 juta berbanding 150 juta pada tahun 2023. Ini pula bagaimana dari segi perancangan untuk 2024? Ya, jadi bagi saya ucapkan terima kasih, dan ini membuktikan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kalau kita lihat program ini sebenarnya bermula tahun 2019 dan ini sebab kita tahu hutan, tanah ni banyak jatuh bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi banyak misalnya kerajaan-kerajaan negeri kata dia minta bagaimana kerajaan pusat dapat sokong mereka untuk terus menjaga hutan tanpa membangun atau membuka hutan tersebut, tetapi mereka tentulah perlu sedikit bantuan sokongan ya. Jadi atas dasar itu maka tahun 2019 kerajaan pusat ketika itu memberikan 60 juta ringgit untuk EFT ini. Seterusnya 2022 ia dinaikkan kepada 70 juta ringgit setahun. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat PM bentangkan belanjawan 2023 bila awal tahun ini, beliau naikkan kepada 150 juta, lebih sekali ganda, dan kali ini naik lagi 200 juta. Tetapi ini bukan duit percuma. Ya, kita ada dengarlah kisah-kisah beberapa kerajaan negeri misalnya yang buka hutan. Kita akan melihat satu bagaimana mereka, satu tentulah keluasan hutan yang mereka ada, tetapi juga usaha-usaha konservasi. Kalau nak tambah saiz hutan, itu semua akan kita ambil kira.
kalau mereka tidak dapat mencapai perkara tersebut, kita mungkin tidak akan salurkan misalnya. Jadi ini menjadi satu conditional, pemberian yang bersyarat, dan wang ini juga hanya boleh disalurkan balik, dibelanjakan untuk pemeliharaan hutan atau konservasi. Dia tidak boleh nak buat bangunan, nak buat nak buat jalan, tak boleh. Dia kena guna untuk pemeliharaan di dalam hutan itu sendiri. Jadi kita berharap, kita ada misalnya Central Forest Pine di Semenanjung, kita ada Heart of Borneo yang melibatkan bukan saja Sabah Sarawak, malah Brunei dan juga Kalimantan Indonesia. Itu antara aset-aset besar, hutan-hutan yang paling lama yang ada di dunia, dan kita nak memelihara perkara tersebut. Dan kita juga tahu kalau tahun ini banyak berita konflik antara hidupan liar dan juga manusia sebab banyak hutan dibuka. Jadi kita cuba nak atasi, dan kerajaan juga telah umumkan tabung konflik haiwan liar dan manusia sebanyak 10 juta ringgit untuk kalau ada kerosakan kebun, macam pemilik kebun kecil dan sebagainya akan dapat dibantu dengan tabung ini. Baik, Wabi. Mari kita beralih pula kepada satu lagi isu tentang banjir sebenarnya. Ya. Pelan Tempatan Banjir Berkeutamaan Tinggi PT-BBT ini telah diberikan pertukaran sebanyak 250 juta dan bagaimana ia dapat membantu untuk mengurangkan risiko banjir dan dapat menarik minat pelabur untuk kita memacu ekonomi negara sekarang. Ya, kalau ikut anggaran daripada Jabatan Statistik DOSM pada tahun 2021 tu, antara banjir besar kalau kita ingat hujung tahun tu ya, di Taman Seri Muda, malah di seluruh Lembah Kelang, Kelantan dan seluruh negara. Kerugian yang dialami pada waktu itu ialah 6 bilion ringgit. Ya, dan ada yang kata lebih tinggi lagi, tapi ini kita ambillah anggaran tersebut 6 bilion. Jadi sebab itu projek-projek ini kita ada 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi. Ini jadi prioriti kita yang kita nak buat secepat mungkin. Kos keseluruhan dia 11.8 bilion, tetapi dia memakan masa beberapa tahun. Tahun lepas dah ada dibelanjakan. Jadi tahun ini, untuk tahun the current year ni, dibelanjakan 250 juta tahun akan datang. Jadi dan 24 projek ini telah pun dapat surat ataupun dalam proses menerima surat setuju terima menjelang bulan Oktober 2023, dan baki akan dikeluarkan pada suku tahun pertama 2024. Jadi memang ini prioriti kita, dan dia ada implikasi dia sangat besar, bukan sahaja mengelak banjir tersebut, tetapi juga soal bekalan air bersih, soal mengelak banjir lumpur ataupun banjir puing yang kita tahu ada berlaku di beberapa tempat, dan juga kita nak membangun sistem amalan banjir. Jadi kawasan-kawasan yang akan dilitupi oleh program ini ialah 360,000 hektar yang akan dilindungi, dan ia akan melibatkan penduduk seramai 2.6 juta orang yang akan dilindungi. Jadi saya tahu inilah dalam parlimen, saya faham wakil-wakil rakyat mereka kena menjawab kepada rakyat mereka. Ini antara yang membuatkan kaki tangan di NRECC, di Jabatan JPS tidak tidur malam, bekerja siang malam nak siapkan ialah projek-projek ini. Jadi insya-Allah kita akan terus memberi penekanan untuk projek-projek ini siap demi untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Ya, bukan sahaja JPS tidak tidur malam, saya tengok YB juga sibuk ke hulu dan ke hilir. Kerana kalau kita boleh lihat portfolio memang daripada elektrik, air, hutan, binatang liar, banjir, semualah YB. Terima kasih banyak-banyak YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk pasca belanjawan inisiatif NRECC dalam belanjawan 2024.